Baik, sebagai pendahuluan, di sini dapat kita simpulkan bahawa jual beli adalah bertujuan untuk memiliki harta dengan cara melakukan pertukaran barang dengan pihak yang berakad. Islam sentiasa mengambil berat dalam menguruskan segala bentuk muamalah yang dilakukan oleh manusia. Tujuannya adalah untuk menjaga kemaslahatan atau kepentingan hak setiap orang yang menjalankan proses jual beli. Berbanding dengan sistem jual beli yang diperkenalkan oleh kapitalis, golongan ini senantiasa mengambil kesempatan kepada para pembeli atau orang yang berurusan dengan mereka. Matlamat mereka hanyalah mahu untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dalam jual beli tanpa memikirkan hak orang yang menjalankan jual beli dengan mereka. Maka Islam hadir dengan kaedah jual beli yang bukan sahaja demi mendapatkan keuntungan dengan cara yang betul, malah hak-hak para pembeli dapat dipelihara daripada pelbagai bentuk penipuan seperti riba, gharar dan sebagainya. Seterusnya, dalil jual beli di atas talian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum illa an takunanna tijarah. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu sendiri dengan cara yang batil, kecuali dalam perdagangan yang terjadi di atas dasar suka sama suka di antara kamu. Melalui ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman, yakni orang-orang Islam, untuk memakan harta sesama mereka dengan cara yang salah ataupun dengan cara yang tidak ditetapkan oleh syarak. Allah Subhanahu wa taala juga menyebut tidak salah bagi seseorang untuk mendapatkan harta dengan melalui perdagangan. Ini juga adalah salah satu bukti bahawa Allah Subhanahu wa taala membenarkan jual beli dalam kalangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membicarakan hukum jual beli. Seperti sedia maklum, hukum jual beli ialah harus pada hukum asalnya. Tetapi hukum ini boleh berubah mengikut keadaan jual beli tersebut. Menurut Abdul Ar-Rahman dalam karyanya mengatakan bahawa jual beli ini bersifat kondisional. Maksud kondisional di sini ialah jual beli tersebut akan berubah hukumnya apabila diadakan syarat ke atasnya. Oleh sebab itu, jual beli ini boleh menjadi haram, boleh menjadi wajib, boleh menjadi mandub iaitu sunat, dan ia juga boleh kekal hukum asalnya iaitu al-ibahah ataupun harus. Al-ibahah merupakan hukum dasar bagi jual beli, iaitu hukum asal dan hukum sebenar-benarnya. Iaitu hukum jual beli ini adalah bersifat neutral, tidak wajib ke atas orang yang tidak melakukannya dan tidak haram bagi orang yang melakukan aktiviti jual beli. Di sini kita dapat lihat bahawa aktiviti jual beli ini bersifat adil, yang mana ia memberi manfaat kepada penjual dan pembeli. Penjual mendapat manfaat iaitu wang yang diberikan oleh pembeli, dan juga pembeli juga mendapat manfaat daripada barang yang dibelinya. Tetapi hukum jual beli ini boleh berubah menjadi makruh, menjadi wajib, menjadi sunat dan juga boleh menjadi haram mengikut latar belakang aktiviti jual beli itu diadakan. Menurut pemahaman Abdul Ar-Rahman berkaitan hukum jual beli ini, iaitu al-ibahah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis.
Firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan hukum jual beli ini telah dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di sini jelas bahawa jual beli ini dibolehkan. Cuma jual beli ini akan menjadi haram apabila terdapat unsur-unsur riba di dalamnya. Riba ini adalah tambahan dari bayaran atau disebabkan penangguhan waktu, disebabkan hutang dan sebagainya. Dan ia adalah menzalimi kepada pembeli dan lain-lain lagi. Begitu juga Allah telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bil batili illa an takuna tijaratun an taradin minkum. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan makanan sesama kamu dengan cara yang batil, tetapi lakukanlah jual beli yang mana dapat meredai ataupun suka sama suka antara kamu. Di sini juga menyatakan bahawa jual beli ini berfungsi ataupun berguna untuk orang yang dalam kesusahan ataupun dalam keadaan tidak mampu, yang mana kita membeli barangan daripada mereka, kita akan mendapat manfaat juga daripada barangan itu, dan juga mereka akan mendapat manfaat daripada wang yang diberikan. Seperti mereka menggunakan wang itu untuk membiayai sekolah anak mereka, untuk membeli keperluan harian mereka seperti makanan asasi, minuman dan sebagainya. Oleh itu, jual beli ini adalah satu perkara yang memberikan kebaikan pada asalnya. Tetapi apabila dikenakan syarat ataupun bentuk aktiviti jual beli itu diadakan, akan berubah hukum. Sama ada baik atau buruk, ataupun benda yang positif dan negatif berdasarkan aktiviti jual beli itu diadakan. Di sini kita dapat simpulkan daripada pernyataan yang dijelaskan tadi bahawa Abdul Ar-Rahman telah meletakkan hukum jual beli ini adalah berbeza-beza jika berlaku ataupun mengikut keadaan ataupun barang yang dijual. Barang yang dijual juga mestilah halal, dan keadaan ataupun syarat yang dikenakan ke atas jual beli itu mestilah memberi manfaat ataupun syarat yang baik. Oleh itu, untuk mengetahui hukum jual beli ini adalah penting sebenarnya untuk kita memastikan akad jual beli yang kita lakukan itu halal ataupun haram. Oleh itu, di sini saya menegaskan bahawa kepada semua umat Islam yang di luar sana, berhati-hatilah ketika melakukan aktiviti ataupun akad jual beli, dan mestilah aktiviti tersebut ataupun akad jual beli tersebut mengikut patuh syariah. Kerana apa? Kerana aktiviti jual beli pada zaman sekarang banyak yang berlaku percanggahan ataupun kezaliman terhadap pembeli, kerana mereka ingin mendapatkan manfaat untuk mereka sahaja dan sebaliknya memberikan kemudaratan kepada pembeli, sepertinya riba. Jika aktiviti jual beli tersebut berjalan secara halal, maka lakukanlah kerana hukumnya harus. Jika terdapat unsur riba, kezaliman terhadap ke atas pembeli, maka tinggalkanlah. Itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya ialah rukun dan syarat jual beli. Jual beli seperti kita semua tahu adalah akad,
dan setiap akad mempunyai rukun dan syarat yang harus dipatuhi agar akad tersebut dikira sah. Dalam jual beli, terdapat 3 rukun yang perlu dipatuhi oleh seorang yang mahu menjalankan urusan jual beli. Rukun yang pertama ialah pihak yang berakad. Pihak yang berakad ini dikenali sebagai penjual dan pembeli. Di antara penjual dan pembeli, disyaratkan baginya yang pertama, waras. Bermaksud, pihak yang berakad itu adalah baligh, berakal ataupun mampu menguruskan harta dengan baik. Jika urusan jual beli tersebut diuruskan oleh kanak-kanak, orang gila ataupun orang yang tidak mampu menguruskan harta dengan baik, maka urusan jual beli tersebut dikira tidak sah. Yang kedua, bebas membuat pilihan ketika berakad. Bermaksud, sama ada penjual dan pembeli bebas membuat pilihan sendiri ataupun tidak dipaksa ketika membuat urusan jual beli. Ketiga, penjual dan pembeli adalah pihak yang berlainan. Maksud secara ringkasnya ialah penjual dan pembeli adalah orang yang bukan sama. Yang keempat, boleh melihat. Pihak yang berakad boleh melihat ataupun tidak buta. Jadi, orang buta yang menjalankan urusan jual beli dikira tidak sah. Rukun yang kedua ialah surah akad. Bermaksud, lafaz yang dikeluarkan daripada kedua belah pihak sama ada penjual dan pembeli. Surah terbagi kepada 2, iaitu nyata dan kiasan. Pertama, tidak terpisah waktu ijab dan qabul yang padanya menjadi kebiasaan menunjukkan tiada kerelaan dan antara dua pihak. Kedua adalah lafaz qabul, bertepatan dengan lafaz ijab dalam semua aspek. Ketiga, jual beli tidak terikat dengan syarat atau Masa. Rukun ketiga iaitu barang jualan dan harganya, bermaksud sesuatu yang diakadkan iaitu barang. Pertama, barangan yang dijual hendaklah wujud. Bermaksud barang tersebut hendaklah wujud ataupun ada ketika urusan jual beli dilakukan. Kedua, barang yang dijual hendaklah mempunyai nilai dari sudut syarak. Barang yang dijadikan jual beli perlulah mempunyai nilai dari sudut pandang syarak. Contohnya, walaupun barang tersebut mempunyai nilai dari sudut pandang syarak seperti arak, maka ia tidak dibolehkan dalam urusan jual beli. Yang ketiga, barangan yang dijual perlulah bermanfaat dari sudut syarak. Keempat, barang yang dijual hendaklah boleh diserahkan secara fizikal dan syarak. Yang kelima, sah jualan dan belian bagi pemilik harta tersebut kerana syarak memberikan kepadanya kuasa ke atas hartanya. Dan yang keenam, barangan itu mestilah diketahui oleh kedua belah pihak. Baiklah, saya ditugaskan untuk menerangkan mengenai jual beli atas talian. Kita mulakan dengan takrifnya. Jual beli atas talian ataupun jual beli online ini merupakan jual beli yang dijalankan melalui platform maya dan dikenali juga sebagai e-commerce. E-commerce yang bermaksud electronic commerce ini iaitu menjual ataupun membeli barangan maupun servis ataupun memindahkan dana maupun data melalui rangkaian elektronik yang khususnya melalui internet. Melalui kaedah jual beli ini, pembeli hanya mengetahui spesifikasi serta butiran barang melalui skrin peranti mereka yang disediakan oleh penjual. Dan yang kedua, apakah hukum jual beli atas talian ini? Hukum akad ialah sah kerana terdapat 3 sebab. Sebab yang pertama, berlakunya interaksi antara penjual dan pembeli melalui media atas talian. Yang kedua, terdapat akad bertulis kerana transaksi antara pembeli dan penjual itu dapat dicetak melalui komputer. Yang ketiga, pembeli serta penjual mereka bersetuju akan kehendak masing-masing. Yang kita tahu, kehendak itu merupakan salah satu konsep kerelaan dan keredaan dalam jual beli.
Maka apa yang Islam kata mengenai jual beli ini? Islam tidak melarang untuk melakukan jual beli atas talian selagi mana ianya tidak bercanggah dengan hukum syarak yang ditetapkan dalam jual beli. Ini kerana dan jual beli atas talian ini mengandungi konsep tempahan, dan konsep tempahan ini pula mempunyai kaitan dengan jual beli salam, yang mana jual beli salam ini dibolehkan dalam syarak. Dan jual beli atas talian, maka jual beli atas talian dan jual beli salam ini mempunyai kaitan yang rapat, kerana secara kebiasaannya pembeli akan membuat pesanan dahulu kepada penjual, kemudian barulah penjual akan menghantar kepada pembeli, dan bayaran akan dibuat selepas barangan sampai di tangan pembeli. Seterusnya, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bait salam, kawan saya akan menyambung mengenainya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Saya Muhammad Afiq bin Muhammad Nur, nombor metrik 064114. InsyaAllah hari ini saya akan menerangkan tentang ta'rif dan dalil bait salam. Baiklah, yang pertama ialah ta'rif bait salam. Ta'rif bait salam dalam kitab At-Tazhib fi Syarah Matan Ghayah wala Taghrib. Salam membawa maksud serah atau tangguh, iaitu menjual sesuatu barang yang disifatkan sebagai tanggungan kepada seseorang, yakni secara pesanan. Selain itu, bai' as-salam juga ditakrifkan sebagai bai' syai'un mawsuf fi dhamah bil lafzin as-salam aw salaf. Maksudnya, jual beli sesuatu barang yang disifatkan sebagai tanggungan dengan lafaz salam atau salaf, yakni bayaran yang didahulukan. Baiklah, seterusnya ialah dalil bai' as-salam. Hukum jual bai' salam adalah dibolehkan dalam Islam. Ini berdasarkan terdapat dalil di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW, di mana ulama juga telah bersepakat dalam perkara ini. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu idza tadayatum bidaini ila ajalin musamma faktubuhu. Sadaqallahu azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Surah Al-Baqarah ayat 282. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rukun dan syarat bai' as-salam. Bai' as-salam juga mempunyai rukun dan syarat. Terdapat 4 rukun dalam bai' as-salam, iaitu yang pertama, dua pihak yang berakal, ialah penjual dan pembeli. Penjual dikenali sebagai musallam alaih, iaitu orang yang menerima bayaran ke atas barangan yang diberikan. Dan pula pembeli dikenali sebagai muslim, iaitu orang yang membuat bayaran bagi mendapatkan barangan yang dikehendaki. Maka disyaratkan kedua-dua pihak mestilah berakal, baligh, sukarela. Disyaratkan bagi kedua pihak ketika melakukan jual beli salam, mestilah dapat mengetahui sifat barang tersebut, dan orang buta boleh mewakilkan kepada orang lain. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, siqah akad. Apa dia siqah akad ni? Iaitu lafaz ijab dan qabul. Kedua lafaz ini terikat dengan syarat, di mana syaratnya adalah sama seperti akad jual beli yang biasa, kecuali ada penambahan syarat. Dan syarat itu tersebut ialah lafaz salam dan salaf, dan tidak sah jika menggunakan
syarat yang lain. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, modal. Modal membawa maksud bayaran yang dibuat oleh pembeli sebagai mendahulukan bayaran kepada penjual. Beberapa syarat ditetapkan bagi rukun ini. Yang pertama, jumlah dan bentuk pembayaran hendaklah diketahui oleh kedua pihak. Yang kedua, pembayaran yang dibuat oleh pembeli kepada penjual haruslah ketika masa berakad, iaitu sebelum kedua-dua pihak berpisah secara fizikal. Okey. Yang keempat, rukun yang keempat, barangan yang ditempah. Okey, barangan yang ditempah ni macam mana? Dia merupakan barangan yang dijual ketika melakukan akad dan penjual telah berjanji untuk menyerahkan kepada pembeli sebagai ganti kepada bayaran yang telah diberikan oleh pembeli. Maka barangan yang dijual ini mempunyai syarat-syaratnya, iaitu, okey, kita tengok syarat dia. Yang pertama, barang tersebut mestilah boleh dinyatakan sifatnya serta ciri-cirinya. Okey. Yang kedua, barangan tersebut haruslah diketahui bahagian, kualiti, jumlah dan sifat oleh kedua-dua belah pihak. Okey, syarat yang ketiga, barangan tersebut tidak bercampur dengan pelbagai barangan yang berlainan bahagian. Okey. Syarat yang keempat pula, barangan itu haruslah diperhutangkan, iaitu macam mana? Hanya sifat barang itu dinyatakan tanpa merujuk kepada barangan tertentu. Syarat yang kelima, barangan tersebut mampu diserahkan. Okey. Yang keenam, tempoh penyerahan perlu ditetapkan. Okey, itu yang keenam. Yang ketujuh pula, tempat penyerahan perlu ditetapkan. Okey. InsyaAllah sahabat-sahabat semua, kita akan melihat bagaimana aplikasi jual beli salam dalam jual beli dalam talian yang kita jalankan pada masa ini. Sahabat-sahabat semua, sebelum tu kita kena tengok dulu bagaimana jual beli dalam talian. Jual beli dalam talian secara ringkasnya kita beli daripada platform digital seperti Lazada, Shopee ataupun daripada platform media sosial yang mana kita kenal Facebook, Instagram dan juga WhatsApp. Jadi untuk jual beli dalam talian ini, dia tidak memenuhi syarat untuk jadikan dia sebagai jual beli yang sah. Kenapa? Sebab ketika kita menjalankan jual beli dalam talian, kita tidak dapat melihat penjual dan penjual tidak dapat melihat pembeli. Okey, jadi bila situasi ini tidak berlaku, maka jual beli tidak sah. Jadi macam mana kita nak jadikan jual beli itu sah? Okey, baiklah. Jadi dengan ini jual beli salam itu diterapkan dalam jual beli dalam talian. Kita dah melihat bagaimana jual beli salam ini tidak disyaratkan melihat antara pembeli dan penjual. Akan tetapi syarat lain tetap dikenakan seperti baligh dan berakal itu masih lagi dikenakan kepada penjual dan pembeli. Okey, baiklah sahabat-sahabat semua. Kita dah melihat bagaimana aplikasi jual beli as-salam ini diterapkan dalam jual beli dalam talian supaya jual beli ini sah dijalankan antara umat Islam. Jadi yang pertama, jual beli dalam talian ini tidak disyaratkan untuk melihat, sama seperti jual beli as-salam. Seperti mana saya beritahu tadi, pembeli dan penjual tidak disyaratkan untuk melihat. Jadi jual beli ini tetap dikira sah walaupun kita tidak melihat. Pada asalnya kena melihat, tapi disebabkan kemaslahatan masyarakat boleh tidak melihat. Yang kedua, jual beli dalam talian ini
penjual dapat berkomunikasi dengan pembeli. Bagaimana melalui WhatsApp, Facebook, Instagram. Jadi apabila kita berkomunikasi, sudah pasti kita akan menggunakan mesej. Dan mesej ini, bagaimana ijab dan qabulnya? Sah. Sebab apa sah? Sebab mesej itu boleh dicetak melalui komputer. Sama seperti keadaan di mana lafaz ijab dan qabul itu boleh ditulis, maka jual beli itu sah. Itu maksudnya. Jadi apabila kita berkomunikasi dengan pembeli dan penjual, jadi jangan risau, ijab dan qabul itu tidak sah. Ia tetap sah kerana ia boleh dicetak melalui komputer. Baiklah, dari segi bayaran pula, untuk jual beli as-salam ini, bayaran dilakukan terlebih dahulu kepada penjual dengan tujuan untuk penjual itu dapatkan modal untuk hasilkan barang yang kita nak. Sama seperti dalam jual beli atas talian ini. Kadang-kadang kita kena bank in dulu kepada penjual supaya penjual dapat menghantar pesanan kepada pengilang untuk hantar barang itu pada kita. Jadi, penjual akan memerlukan modal untuk menghasilkan barangan kita sebelum dihantar kepada kita. Ataupun dia seperti tanggungan untuk cas pos penghantaran kepada kita. Jadi, kita dapat lihat bagaimana aplikasi jual beli as-salam, iaitu bayaran terlebih dahulu kepada penjual dalam jual beli atas talian ini. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, yang keempat, jual beli atas talian ini juga pembeli akan menetapkan spesifikasi ataupun ciri-ciri barangan yang hendak dibeli. Seperti contoh, nak beli laptop, kita akan tentukan saiz berapa, chip pemprosesan tu berapa, nak RAM tu berapa, nak memori tu berapa. Jadi ini sama juga dengan jual beli salam, di mana pembeli akan menetapkan ciri-ciri dahulu barangan itu sebelum diberitahu kepada penjual. Bagi tahu dulu ciri-ciri itu kepada penjual supaya penjual dapat menghasilkan barangan itu kepada pembeli. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, yang terakhir kita dapat melihat ketika mana pembelian itu kita sudah setuju dengan penjual, maka penjual mesti akan minta alamat. Alamat nak hantar kat mana, pukul berapa nak hantar. Seperti contohlah masa kita order barang Shopee, kita membuat pesanan di Lazada, sudah pasti nanti akan penghantaran ke telefon. Assalamualaikum cik, nak hantar kat mana ni? Pukul berapa ada kat rumah? Jadi sama dalam jual beli as-salam, tempat dan masa ditetapkan bagi penyerahan barang tersebut. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita dah tengok dah bagaimana kesemua 5 poin utama yang saya sebut tadi adalah aplikasi jual beli salam dalam kita melakukan jual beli dalam talian, dan ini menyebabkan jual beli dalam talian sah di sisi syarak dan tidak haram untuk dilakukan oleh umat Islam pada masa kini, insya-Allah.